Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan salam Badrul Azam, Nurul Fahidah, Ummu Ammar, Farid Nisfar, Badrul dari Cameron Highland. Waalaikumsalam tuan, waalaikumsalam. Ummu Aisyah, Haji Hafizah dan semua tamu yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur Encik Azrai Ahmad, Ummu Aisyah. Program kuliah kita pada petang ni adalah penajaan oleh Zahdan Travel. Kalau nak pergi ke mana-mana tempat dalam dunia dan juga dalam Malaysia, jangan lupa Zahdan Travel ya. Bagilah peluang pada kami untuk menemani tuan-tuan, untuk mengisi perjalanan tuan-tuan, untuk menjadikan perjalanan tuan-tuan menyuburkan iman, menjadikan iman dan perjalanan kita pulang subur, putih, berkembang, mekar insya-Allah tuan ya. Ahlan salam Zafirul, Safi Sadiqin, Intan Suraya, Suzi, Azina Sulong, Fuad dan semua yang hadir dalam kuliah petang ni. Alhamdulillah, pada petang ni saya berkesempatan untuk mentelaah surah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Nabi cinta itulah yang saya cinta, itulah tuan-tuan cinta ya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Lubabah, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kulla laylatin Bani Israil wa Zumar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW sentiasa pada setiap malam baca surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, alhamdulillah, beberapa hari lepas kita sudah pun menamatkan pembacaannya dan tafsirannya. Pada kali ini, atas permintaan sahabat-sahabat, saya merujuk kepada tafsir Ibn Kathir. Ini tafsir Ibn Kathir jadi tafsir Ibn Kathir yang dimaksudkan adalah pada jilid yang kelima, juz 13 hingga 16, pada muka surat 281. InsyaAllah lepas ni kita selang-selikan dengan tafsir Ibn Kathir, memandangkan ramai tuan-tuan memiliki tafsir yang mulia ni. Baik, kita hanya akan mengambil peluang mentelaah, mengkaji, membaca ayat yang pertama pada hari ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Fauzia Muhammad dan Nurilis, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, ya, Bazid Aziz, alhamdulillah, terima kasih ya dengar ke suara saya. Mudah-mudahan kuliah kita tidak tergantung, tidak terganggu dengan apa-apa masalah komunikasi ya. Baik, terjemahan yang saya pilih daripada tafsir Ibn Kathir pada kali ini, muka surat 281, jilid yang kelima. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkati kawasan kelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini Allah memuji diri sendiri, mengagungkan kedudukannya kerana kekuasaannya atas apa yang tidak dikuasai oleh orang lain, oleh makhluk yang lain. Dengan demikian tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan allazi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, pada sebahagian malam. Jadi tujuan digunakan perkataan sebahagian daripada malam ni bagi menunjukkan kepada kita bahawa tankir huna litab'id, kata para ulama tafsir dari sudut bahasanya, tankir litab'id. Tankir maknanya menakirahkan perkataan Laila ni bagi tujuan menunjukkan sebahagian daripada malam. Maknanya Allah telah mempergerakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat namanya Mekah ke tempat namanya Baitul Maqdis di Palestin dalam masa kurang dari semalaman. Kata Dr. Muhammad Ratib Nabulisi, ibaratnya yarji' wa firashuhu ma zala harran, pulang ke Mekah dalam keadaan tilam yang tadi di tidurnya ataupun tempat alas tidurnya itu. Jangan kita bayangkan tilam Nabi ni macam tilam kita yang mahal-mahal tuan-tuan ya. Tilam Nabi ni hanyalah daripada pelepah tamar, sangat zuhud, sangat sederhana, sehingga para sahabat yang melihat Nabi seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika rumah Nabi dirobohkan untuk tujuan pembesaran Masjid Nabawi, menangislah para tabi'in macam Sa'id bin Musayyab
kerana beliau berkata, alangkah sedihnya aku nanti umat Islam yang terkemudian tak dapat melihat kesederhanaan hidup Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi digerakkan pada sebahagian dari malam. Tujuan menunjuk kepada kita bahawa perjalanan ini berlaku pada waktu malam, dan pendeknya waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf tuan-tuan, ni ada gangguan bunyi orang menjual barang, menjual buah-buahan. Jadi bila kita menceritakan maksud ayat ini, kata para ulama tafsir, ia menunjukkan kepada kanun dalam kehidupan yang telah pun diberhentikan oleh Allah SWT. Tuan-tuan, ada dua kanun. Antaranya kanun dipanggil kanun makan, kanun makani. Yang kedua, kanun zamani. Kalau kita nak bergerak menuju ke Kelantan pada waktu raya seperti sekarang ni contohnya, ia memerlukan kepada lebih daripada 10 jam. Bila perjalanan itu tersekat kerana banyaknya kereta yang bergerak, kan tuan-tuan? Maafkan saya, bunyi gangguan orang menjual. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi perjalanan itu mengambil kira waktu dan mengambil kira tempat. Tapi dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dan juga waktu dan juga tempat yang dimaksudkan itu sudah pun diputuskan oleh Allah Taala, berhentikan oleh Allah fungsinya. Begini, undang-undang mengatakan untuk lahir anak maka kenalah seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, ataupun seorang lelaki mengadakan hubungan dengan seorang perempuan, orang Islam berkahwinlah, maka dapatlah anak. Itu undang-undang yang manusia fikirkan dari sudut logik akal, kanun tabi'inya. Kalau kita nak bergerak pergi ke satu tempat yang jauh, kita fikir masa yang diambil tentulah jauh, kerana tempat itu jauh jaraknya, maka masa yang diperlukan sekian banyak. Ini namanya undang-undang yang ada pada sisi manusia. Tetapi tuan-tuan jangan lupa bagaimana Allah membawakan kepada kita kisah kelahiran Adam tanpa bapa dan tanpa ibu, dan kelahiran Hawa tanpa ibu, dan kelahiran Nabi Isa AS tanpa bapa. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih puteranya Ismail, maka itu tidak dijadikan oleh Allah, tidak berlaku dan digantikan dengan kambing. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh musuh Allah SWT, Allah selamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api supaya senyap dan supaya sejuk dan selamat untuk Ibrahim AS. Jadi undang-undang yang Allah jadikan dalam dunia ini boleh diberhentikan sistemnya dengan kehendak Allah SWT. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Nabi kita SAW telah pun digerakkan oleh Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini di tempat namanya Mekah, menuju ke Masjid Haram, menuju ke Masjid Aqsa di Palestin, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestin dalam masa kurang dari 1/3 malam. Perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan kalau kita nak bergerak dari sini menuju ke Mekah, memerlukan kapal terbang 7 jam, 8 jam, mungkin lebih daripada itu. Dengan kelajuan kapal terbang ni supersoniknya 900 km sejam, ataupun kurang sedikit begitu, atau lebih daripada itu. Kalau kapal terbang jenis fighter yang boleh bergerak ribuan kilometer sejam. Roket NASA kalau nak naik ke bulan memerlukan berapa ribu kilometer sejam, katanya 40,000 kilometer sejam untuk melawan tujuan graviti, tuan-tuan. Tapi Allah SWT telah pun menggerakkannya Nabi-Nya SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini hanyalah kurang daripada semalaman. Pergi dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestin, kemudian naik ke langit dalam proses Mi'raj, dan bertemu dengan Allah SWT, ataupun orang lain bertemu dengan dalam suasana melihat Jibril AS, dan bawa pulang perintah watika salat sebagai satu ketetapan 5 kali seharian. Semua itu berlaku dengan kurang dari semalaman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah ini subhanallazi asra bi abdihi. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, mereka tahu ini merupakan masdar naib naba, mengambil tempat fi'il. Kalau kita cakap sebagai contohnya syukran itu sebenarnya merujuk kepada ashkuruka, fi'il yang telah pun digantikan oleh masdar. Maka dalam ayat ini maksud sabbih rabbaka subhanallazi, sabbihillaha subhanallazi. Jadi ia merupakan satu masdar yang yanubu mana al-fi'il, yang mengambil tempat fi'il bagi menunjukkan kepada kesempurnaan sifat pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata seorang qadhi yang adil, contohnya qadhi adil, qadhi itu seorang yang adil. Tapi kalau kita nak ceritakan satu sifat yang
yang sebati dengan seorang qadi yang terlalu adil, kita mengatakan, kita tak kata qadi adil, qadi adlun, qadin adlun tu masdar, kerana nak merujuk kepada sebatinya sifat adil kepada si qadi itu, sampai kita mengkaitkan keadilan itu dengan dia. Kalau kita kata qadi yang adil, mungkin ada orang kata tak adil, tapi kalau kita kata percayalah keadilan memang sifat dia, kan dah lain bunyi dia, tuan-tuan. Maka demikian juga dalam ayat Allah Taala di sini nak menunjukkan kepada konsistennya pujian yang patut diberikan kepada Allah yang telah pun menggerakkan hamba-Nya pada sebahagian daripada malam dari tempat nama Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkati kawasan sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Sungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi ini berlaku sejurus selepas Nabi mengalami tekanan yang sangat hebat. Tekanan itu, tuan-tuan, kematian orang-orang penting keliling Nabi. Seorang daripadanya Abu Talib, walaupun Abu Talib ini tidak Islam, tapi sokongannya untuk dakwah Nabi itu sangat ketara, sehingga Nabi telah menyifatkan bila Abu Talib nak mati, Nabi mujuknya untuk mengucapkan syahadah, tapi beliau merasa malu untuk meninggalkan agama datuk nenek moyang. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang mujuknya supaya kekal dalam akidah berhala itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Abu Talib tidak mati dalam hidayah. Maka Nabi SAW telah memberikan jaminan untuk Abu Talib ni di akhirat nanti dia mendapat seksa yang paling ringan dalam neraka, iaitulah dia berada di kemuncak di asap api neraka, yang mana memakai sepatu dari api neraka, dan dalam hadis mengatakan yaghli bihima dima'uhu, dengan sebab sepatu dipakai api neraka itu atau asap neraka yang kena pada sepatunya itu menyebabkan otaknya bergelegak. Itulah dia seksa yang paling ringan untuk manusia kafir yang menyokong dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kematian seorang isteri yang sangat mulia dan punya banyak jasa untuk Islam, namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Siapa tidak kenal Khadijah? Wanita bangsawan, hartawan yang sangat mulia, dan Nabi telah menyifatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wallahi ma abdalani Allahu biman huwa khairun minha, amanat bi iz kafara bihan nas wa saddaqatni iz kadzdzaba bihan nas wa wasatni maliha iz haramani nas wa razaqani Allahu minha auladan duna ghairiha min nisa. 4 perkara yang melebihkan Khadijah banding dengan perempuan-perempuan yang lain, isteri-isteri yang lain. Dia beriman tak kala orang yang semua kufur, dia membenarkan tak kala orang semua mendustakan aku, dia memberi kepadaku semua harta yang dia ada untuk Islam, tidak berkira-kira dia ketika orang lain semua menghalang aku di sebelum pemberian. Dan yang terakhir sekali, dia memberi kepadaku anak-anak tidak daripada isteri-isteriku yang lain. Maka ini kelebihan yang ketara yang daripada Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi kehilangan 2 tonggak dakwah yang penting, seorang Abu Talib, yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Dan peranan seorang isteri tentulah lebih daripada seorang lelaki di luar yang menyokong kita. Isteri pada rumah menyediakan makanan untuk kita, membasuh pakaian kita, memasak untuk kita, melahirkan anak-anak untuk kita. Ini kelebihan yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha yang tidak dapat tandingi oleh mana-mana perempuan sekalipun, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun pergi ke Taif untuk mendapatkan sokongan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, tapi penduduk Taif ini hatinya keras, walaupun negaranya sejuk. Disangka oleh Nabi tempat yang sejuk itu boleh menjadi satu tapak yang hangat untuk Islam, tetapi nampaknya penduduk Taif mengamalkan dasar yang lebih teruk pada Nabi kita, bahkan membaling Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah menunaikan umrah, kalau bersama kami akan bawa pergi ke Taif untuk melihat tempat-tempat bersejarah ini yang dikatakan oleh para sejarawan. Tempat Nabi dibaling, berdarah, badan Nabi SAW hingga kaki darah itu mengalir, kebun anggur yang Nabi singgah dan Nabi baca bismillah. Ketika itu ada seorang pekerja yang berasal daripada Ninawa, namanya Adas, yang melihat Nabi SAW makan anggur dan baca bismillah di situ. Dia mengatakan sama ucapan Nabi dengan ucapan Nabinya di Ninawa. Nama Nabinya itu iaitu Nabi Yunus. Nabi telah menyatakan, aku dan Yunus sama-sama utusan Allah SWT. Lalu dia beriman kepada Nabi kita SAW. Ini peristiwa berlaku di Taif. Dan bila dia balik dengan batu, Nabi pun berdoa dengan doa yang sangat menyedihkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya nak mencadangkan tuan-tuan, kalau dapat doa ni hafal lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita membaca doa ini ketika ditimpa apa jua musibah, maka Allah SWT akan meringankan untuk kita. Ya, doa yang Nabi kita SAW amalkan ketika berada di Taif. Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillata hilati wa hawani ila man takiluni ila aduwin
malaktahu amri aw ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali wa rahmatuka awsa'li as'aluka binuri wajhika allazi asyrakta bihi dhulumat wa salaha alayya amru dunya wal akhirah min an tunzila alayya ghadabaka. Panjang doa ni. Allah doa ni menampakkan rasa ubudiyah, perhambaan tuan-tuan. Maksud doa ini, kata Nabi kita salam, mengadu pada Tuhannya, wahai Tuhan, kalaulah kepada siapalah engkau nak aku pergi ya Allah, adakah kepada golongan yang jauh yang aku tak kenal yang memperlakukan aku sedemikian, ataupun kepada musuh yang telah pun engkau berikan kepada mereka kemampuan untuk bertindak ke atasku. Kalaulah bukan dengan apa yang berlaku ni kemurkaanmu ya Allah, aku redha. Aku mohon kepadamu dengan cahayamu yang menerangi dengannya keseluruhan alam ini, daripada engkau turunkan kemurkaan kepadaku wahai Tuhan. Allah, doa ni sedih tuan-tuan kalau baca. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar. Maka Nabi kita SAW selepas membaca doa ini, Zaid bin Harithah yang menemani Nabi pun nangis melihat Nabi SAW kena diperlakukan begitu oleh penduduk Taif. Nampaknya penduduk Taif keras hatinya, buruk sikapnya, menentang Nabi kita habisan dan melakukan Nabi seperti yang tidak sepatutnya langsung. Kalau tak nak beriman pun tak payahlah baling Nabi SAW, kumpulkan orang gila, budak-budak, hamba-hamba untuk duduk di bahu kanan kiri kanan jalan untuk membaling Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pada ini masuk Islam baka tuan-tuan, Islam keturunan. Kita tidak merasai kesusahan seperti yang berlaku pada Nabi kita sallallahu dan kepada sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, seperti Khabbab bin Al-Arat yang saya pernah cerita pada tuan-tuan pengorbanan mereka untuk Islam, seperti sahabat-sahabat yang kena berhijrah dari Mekah meninggalkan harta benda mereka, seperti Suhaib Ar-Rumi, seperti Abu Salamah yang terpisah dari isinya Ummu Salamah setahun ataupun lebih. Ya tuan-tuan, kita tidak merasai perjuangan macam mereka. Jadi kesan daripada peristiwa di Taif ini, Nabi mengadu kepada Tuhannya dan Nabi pulang semula ke Mekah membawa diri. Dan Allah telah merawat kesedihan hati ini dengan perjalanan namanya Isra' dan Mi'raj. Kesusahan yang dialami oleh Nabi kita SAW ini, maka Allah telah pun hilangkan dengan perjalanan namanya Isra' dan Mi'raj. Jumhur para ulama mengatakan bahawa perjalanan Nabi SAW ini adalah dengan ruh dan juga jasad. Kerana itu ada makhluk yang namanya Burak, yang merupakan kenderaan rasmi para Anbiya alaihissalam. Burak ni adalah satu binatang yang saiznya lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada himar. Ia seperti bagal lebih kurang. Dan perjalanannya tuan-tuan adalah sekelip mata memandang. Sekali mata kita kelip, dia sudah pun bergerak jauh ke barat. Jadi kalau kita balik timur, sekali kelipan mata kita, dia sudah sampai di barat. Mana lebih pantas daripada segala kenderaan yang kita mampu gambarkan pada ini. Dulu manusia bangga dengan satu pesawat supersonik yang sangat laju, namanya Concorde. Tapi Concorde terpaksa diberhentikan perjalanannya kerana memang tidak ekonomi tuan-tuan. Harganya mahal, perjalanannya kalau di landing satu tempat dia akan musnahkan tempat bangunan dan sebagainya. Tapi Burak ini satu binatang mesra alam yang Allah jadikan sebagai satu keberkatan, satu anugerah untuk para Anbiya alaihissalam. Dan bila Allah gunakan perkataan di sini, subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah Maha Suci, Allah yang menggerakkan hamba-Nya. Hamba-Nya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya Tafsir Sya'rawi, kalaulah kita sandarkan satu benda itu kepada satu yang lebih mulia, maka levelnya naik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau orang berkata ini telefon Jepun, tentulah beza daripada kita kata ini telefon, contohnya kita kata ini telefon mana negara lain, saya tak sebutlah namanya, kerana menyandarkan dia kepada satu yang hebat, yang terpandang akan menaik tarafkan ia. Macam contoh yang lepas yang saya berikan kepada tuan-tuan, ada ramai polis, semua polis ini mulia kepada mereka, moga-moga Allah selamatkan mereka daripada perkara-perkara yang haram, terlibat mengambil wang yang haram dan sebagainya. Mereka menjaga keselamatan, dan mereka termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi katakan, ainani la tamassuhum an-nar, dua mata yang tidak akan sentuh api neraka, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, berarti yang mempunyai diri itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Dua jenis manusia,
Yang pertama, orang yang berjaga malam untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, mata yang menangis, selalu menangis bila teringatkan nikmat Allah dan takutkan Allah, teringat kepada Rasulullah, maka dia menangis, menandakan mata itu mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan mereka. Polis ada ramai. Polis masuk dalam hadis ni, insyaAllah, tentera dan sebagainya. Tuan-tuan, bila mengatakan perkara ini, tapi kalau disebut polis sultan, polis Pertuan Agong, sedikit sebanyak levelnya akan lebih tinggi daripada polis yang biasa. Maka demikian juga dalam ayat ini, bila Allah sebut abdun, hamba, tapi abdihi, hamba kepada Allah. Macam sebut baitun, rumah siapa? Rumah saya. Rumah saya tak mulia, tapi kalau sebut baitullah, rumah Allah, automatik levelnya berganda-ganda lebih tinggi daripada rumah saya. Maka demikian juga bila sebut di sini abdun, hamba, hamba siapa? Tapi Abdullah, hamba Allah, maka levelnya sangat tinggi, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ni mampu untuk memberhentikan perjalanan waktu, perjalanan tempat, masa yang kita nilai sebagai jauh, panjang, nak menempuhnya itu, tapi dengan keizinan Allah, masa itu jadi pendek. Masa itu milik Allah, Allah batalkan fungsinya, maka dia menjadi singkat untuk Nabi kita SAW. Kadang-kadang seorang kita oleh kerana kepenatan bekerja, maka dia terlelap sekejap, namanya kailulah. Dalam hadis mengatakan, tidurlah tengah hari walaupun sebentar, kerana syaitan tidak tidur. Tidur pada tengah hari sekejap ni, sama ada sebelum zuhur atau selepas zuhur, kata para ulama, contohnya Imam Nawawi, maka ia masuk dalam kailulah. Jika kita niatkan untuk hilangkan kepenatan, dan ini pun scientifically menunjukkan orang kailulah ni mereka selamat daripada darah tinggi, kerana badan kita penat tengah hari, kena ada break sekejap. Maka orang yang tidur pada tengah hari ni, tuan-tuan dimuliakan Allah, untuk membantu dia bangun pada waktu malam, untuk bantu dia tahajud pada waktu malam. Jadi bila ayat ini Allah SWT ceritakan Maha Suci Allah SWT yang telah pun menjadikan kemuliaan waktu, menjadikan kemuliaan tempat. Kadang waktu itu terasa panjang, tapi bagi orang yang tidur kerana penat, dia bekerja tidur sekejap, tapi dia rasa puas sangat. Tapi ada orang yang melakukan maksiat waktu malam itu, dia merasakan malam itu begitu panjang, sangat menakutkannya. Kalau dia ditangkap, contohnya sedang maksiat, kalau dia pergi merompak rumah orang, tiba-tiba ditangkap, ditembak orang, maka dia merasa takut yang amat sangat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tapi bagi orang yang beriman, bila punya hubungan dengan Allah, maka Allah membatalkan peranan tempat dan peranan waktu ni tadi. Waktu yang kita sukat panjang, perlukan masa yang panjang untuk melaksanakan satu misi, tapi untuk Nabi kita masa itu seolah-olah terhenti. Tuan-tuan tahu tak kisah Nabi Yusha' bin Nun yang pernah Allah berhentikan matahari dari terbenam untuk membolehkan baginda semayang asar kerana terlambat ketika itu bila ada jihad, mereka terlibat dalam jihad, dan semayang asar Allah SWT tangguhkan waktu maghrib, berhentikan matahari daripada terbenam. Maka demikian juga Nabi kita SAW, ketika Allah gerakkan baginda dari Mekah menuju ke Palestin, waktu menjadi begitu singkat. Mereka bergerak dalam kecepatan tempat dan waktu yang luar biasa, sehingga Nabi SAW dapat bertemu dengan Allah, ataupun riwayat lain mengatakan tidak bertemu dengan Allah, cuma menerima watikah daripada Allah dan melihat rupa Jibril yang sebenarnya yang mempunyai 600 sayap itu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, inilah yang kita sebut sebagai kanun asbab dan juga musabab. Ada asbab dan musabab. Tuan-tuan hati dan dikasih Allah sekalian, berkahwin sebab untuk dapat anak. Tuan dimuliakan Allah sekalian, seorang itu dia tak biasa naik motor, dapat duit beli motor, dapat motor pula, bawa motor kemudian lalu laju, aksiden pula. Jadi kebetulan motosikal yang dia beli tu, orang tanya, kalau dia tak ada motosikal, tak adalah dia kena aksiden. Ini tuan-tuan sabab, musabab yang Allah telah letakkan di sebalik apa berlaku. Jadi dalam konteks penghuraian para ulama, isu pergerakan Nabi SAW ini hingga menimbulkan kepada segelintir manusia, mereka mengatakan bahawa Nabi bergerak pada malam itu hanya dengan roh saja, bukan jasad, kerana mereka menggunakan akal fikir mereka mentafsirkan fenomena Isra' Mi'raj ini. Mereka jangkakan macam mana jasad yang begitu berat nak menempuh perjalanan jauh dalam masa yang singkat, balik semula. Mereka terlupa bahawa Allah SWT yang menjadikan waktu, Allah yang menjadikan zaman, Allah menjadikan tempat makan, makanun, Allah jadikan, dan Allah lah yang mampu untuk memberhentikan fungsi semua ini. Sebagaimana di akhirat nanti orang yang masuk neraka, masuk juga, dikatakan kepada mereka, la yamut fiha wa la yahya, tak mati tak hidup. Nanti Allah akan jelmakan kehidupan itu sebagai seekor kuda yang tegap berjalan di antara batasan syurga dan neraka. Lalu Allah mengatakan, wahai manusia, hiduplah, ini kehidupan berkekalan.
Dan Allah panggil, Allah wujudkan seekor kambing yang gemuk, disembelih, dan Allah SWT pun mengatakan, inilah kematian. Kematian sudah berakhir di syurga, tidak ada kematian lagi. Hiduplah kamu sepuas-puasnya. Begitu juga dalam neraka sebaliknya. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita beriman kepada Allah, bahawa orang beriman sentiasa syiar mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah kata begitu, begitulah. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun mendapat pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, iaitulah As-Siddiq. Kerana bila Nabi pulang pada malam itu daripada Isra dan Mi'raj, Nabi pun mengumpulkan sekalian kaumnya untuk baginda SAW mengatakan kepada mereka bahawa malam tadi aku telah pun digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis dan kemudian naik ke langit yang tinggi. Aku diperintahkan salat. Maka golongan musyrikun, golongan Quraisy, golongan Arab yang ada di situ, nanti dulu wahai Muhammad, kata mereka, tunggu dulu, kami akan kumpulkan lebih ramai orang untuk mendengar kata-kata gila engkau ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka menyangkakan Abu Bakar akan murtad kerana mendengar cerita yang disangkakan dongengan itu. Mereka menyangkakan sahabat-sahabat yang telah masuk Islam macam Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, Khadijah binti Khuwailid, disangkakan golongan Khadijah sudah wafat pada masa itu. Mereka menyangkakan bahawa golongan yang menyokong Nabi SAW sama ini akan murtad kerana mendengar cerita dongengan Nabi itu SAW. Tapi bila mereka bawakan Abu Bakar As-Siddiq untuk mendengar cerita yang dikemukakan itu, Abu Bakar mengatakan, wallahi inilah usaddiqu fima ab'ad min zalik, demi Allah aku akan benarkan Rasulullah berkata walaupun perkara lebih daripada yang dia ceritakan. Kalau dia menceritakan dia melakukan perkara itu berkali-kali satu malam pun, aku tetap beriman juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Abu Bakar pun dijolok, diberikan gelaran, dapat jolokan selepas itu dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Kerana iman yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq ini memang tidak ada tolok bandingnya. Tuan-tuan, pada satu hari Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan ayahanda mereka Ali bin Abi Talib dan berkata kepada ayahanda mereka, ya, siapakah orang yang paling hebat lepas Rasulullah? Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat selepas Rasulullah? Siapa yang paling hebat lepas Rasulullah? Siapa yang paling hebat di kalangan umat Rasulullah SAW? Maka ayah yang bijaksana yang jawab, anak-anakku, takkan kau tak tahu. Orang yang paling hebat tahu Abu Bakar, nak? Abu Bakar Siddiq. Itulah orang paling hebat. Mana ada orang lebih hebat daripadanya? Maka kami bertanya lagi, selepas Abu Bakar siapa, wahai ayah? Ayah ni jawab, juga kamu tidak tahu. Gitu lebih kurang, takkanlah kamu tak tahu orang paling hebat Abu Bakar adalah Umar, nak? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu orang paling hebat lepas Abu Bakar Siddiq. Lalu mereka pun takut kalau ditanya yang ketiga nanti jawapannya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak ni nak ayahnya kedudukan tinggi. Ini sifat yang ada pada orang bertakwa, tuan-tuan. Bukan macam anak-anak kita. Anak-anak kita pada ini mungkin bertanya kereta apa yang paling laju, kereta apa paling mahal, rumah kat mana paling hebat. Tapi anak-anak para sahabat bertanya urusan akhirat, tuan-tuan. Maka mereka pun bertanya kepada ayah mereka. Agaknya yang ketiga adalah ayah kot. Begitu, tuan-tuan, saya simplifikan bahasa ini, tuan-tuan. Maka ayah yang salih, muslih ini menjawab, in abaka ila ahadun minal muslimin. Wahai anak-anak, janganlah kata itu. Ayahmu hanyalah seorang daripada kalangan orang-orang Islam. Ayahmu hanyalah seorang dari kalangan orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan hati ni katakan, Abu Bakar lah orang yang paling tinggi imannya. Bila datang peristiwa Isra Mi'raj ini, semua orang mendustakan, orang kafir, dan ada kalangan sahabat-sahabat yang murtad disebut oleh para ulama. Tapi Abu Bakar berkata, demi Allah, aku akan benarkan apa sahaja yang Nabi sebutkan walaupun lebih daripada itu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, kita sekarang bercerita tentang satu sifat daripada sifat Allah yang maha berkuasa. Manusia yang tidak punya anak pun boleh dapat anak. Manusia miskin pun boleh tukar menjadi kaya. Manusia yang hina pun boleh tukar menjadi raja. Raja pun boleh tukar oleh Allah untuk menjadi hina. Orang yang disanjung belum tentu lagi selepas ini mungkin akan dibongkarkan segala kesilapannya, maka semua akan meluat dan benci kepadanya. Dan orang ini pandang hina mungkin satu masa nanti bertukar menjadi mulia. Ini kerja Allah, tuan-tuan.
Itu sebab saya teringat kepada kisah seorang namanya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir As-Sadiq, cucu Rasulullah SAW ini tuan-tuan, cicit Rasulullah ini. Dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan Ali Zainal Abidin. Sekarang ni saya cerita pada tuan-tuan cucu pula kepada Ali Zainal Abidin, namanya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ini yang orang Syiah dakwa sebagai mazhab Ja'fari, padahal Imam Ja'far As-Sadiq ni tak ada kena-mengena pun dengan mereka tuan-tuan. Jangan tuan-tuan terperangkap untuk mendengar kata-kata Syiah Rafidah ini yang sesat, mengatakan bahawa mereka mazhab yang kelima namanya mazhab Ja'fari. Untuk pengetahuan tuan-tuan, orang Syiah sangat benci kepada Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin ni tuan-tuan, maknya adalah Farwa binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Maknya adalah tuan-tuan, mak kepada Ja'far As-Sadiq ini adalah Farwa binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ibunya pula, ibu pada Farwah ni tuan-tuan, siapa ibu pada Farwah ni? Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Mak dia tuan-tuan dimuliakan, mak kepada maknya itu keturunan Abu Bakar lagi. Itu sebab Ja'far As-Sadiq berkata, ada kepatut aku cucu nak mencela, nak mencacatkan, nak menghina datuk aku sendiri, datuk aku Abu Bakar. Aku telah pun diberanakkan oleh Abu Bakar 2 kali, kata Ja'far As-Sadiq. Yang orang Syiah dakwa pada hari ini Ja'far itu imam mereka dan kata bahawa mereka mazhab Ja'fari itu pembohong tuan-tuan, pembohongan semata-mata. Kerana Ja'far ini, saya dah sebutkan tadi, bapaknya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, ibunya Farwa binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Dan ibu kepada Farwa ni tuan-tuan adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sebab Ja'far berkata, macam mana aku nak mencela datuk aku Abu Bakar? Aku diberanakkan oleh Abu Bakar 2 kali. Orang Syiah ni benci sangat pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi mereka ni kontradik satu sama lain. Dia benci pada Abu Bakar As-Siddiq, tapi imam yang dikatakan mazhab dia itu adalah anak pada cucu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada 2 arah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa punya sesat, punya bebal orang Syiah ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita lihat dalam kata-kata Imam Ja'far As-Sadiq ni berkaitan dengan pujian kepada Allah dan juga keyakinan kita kepada Allah, kata beliau tuan-tuan ya, aku ni merasa hairan terhadap orang yang ditimpa keburukan, penyakit, tapi dia lengah untuk mengingat firman Tuhannya ketika mengisahkan tentang Ayub AS yang juga ditimpa penyakit. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Ayub ketika dia ditimpa penyakit yang kita baca dalam kisah-kisah banyak Israiliyat sebenarnya, tapi ada sedikit-sedikit yang benar bahawa kisah Ayub ini sangatlah menggugat, sangat hebat ujian yang dikenakan Allah kepada Nabi yang mulia ni. Penyakitnya sampai anak-anaknya mati, sampai isteri terpaksa jual rambut di kepalanya untuk menampung kehidupan. Tuan-tuan sampai orang paling dekat dengannya berkata, Ayub ni agaknya memang ada kesalahan dengan Tuhan, lalu Allah tidak makbulkan doa dia. Bayangkan begitu sekali dahsyat ujian Nabi Ayub. Tapi Ayub sentiasa ingat pada Tuhannya dan berkata, Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku disentuh oleh sedikit kesusahan. Dah lama ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab lama dia kena ujian itu bertahun-tahun, barulah terbit dari mulutnya, aku disentuh oleh sedikit kesusahan, sedangkan Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Ayub tidak lengkapkan ayat itu tuan-tuan, iaitu sembuhkan aku, kerana tak sampai hati nak minta doa. Maka kalau engkau susah dalam hidup, kenapa kau tak baca kisah Nabi Ayub? Dalam kajian terhadap perkataan subhanallah ni tuan-tuan, yang kita mulakan di awal surah Al-Isra yang Nabi suka baca ni, kenapa Allah mulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah? Kenapa? Bila kita kenal Allah, maka sepatutnya kita tidak mengadu penyakit kita kepada manusia, kita tak mengadu kesusahan kita kepada manusia, kerana Allah yang sama yang kita puji itulah yang telah merawat Nabi Ayub AS, kata Imam Ja'far As-Sadiq. Allahu Akbar. Dalamnya kefahamanmu, wahai tuan guru, wahai imam, wahai cucu, wahai kesayangan Rasulullah SAW, Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anka wa ardhaka. Yang kedua, kata Imam Ja'far As-Sadiq lagi, aku merasa hairan terhadap orang yang ditimpa kegelisahan
tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Sedangkan Allah saja di awal surah Al-Isra' ni menyebut perkataan subhanallazi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsal allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tuan-tuan, kamu rasa gelisah, resah, susah dalam hidup, tapi kamu tak ingat ke bahawa Allah SWT menurunkan ayat menceritakan tentang Nabi Yunus pula. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kamu tahu kan kisah Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus dan doanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, dia tahu bahawa dia sudah pun tersepit di situ, lalu dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, Maha suci Engkau, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, Maha suci Engkau ya Allah, maka aku ni termasuk di kalangan orang yang menzalimi diriku sendiri. Allah jawab, tuan-tuan, Allah jawab dalam surah Al-Anbiya itu ayat ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami dengar permintaannya, kami makbulkan permintaannya, begitulah kami menyelamatkan orang-orang beriman yang banyak bertasbih kepada kami. Allah kata Imam Ja'far As-Sadiq lagi yang ketiga, aku hairan terhadap sesiapa yang mengalami ketakutan tapi dia lengah dan tidak membaca firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 173 bila Allah menceritakan tentang nabi-nabinya alaihi wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, iaitulah mereka sentiasa mengucapkan kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku yang memberi bimbingan, memberi jaminan keselamatan. Dan Allah pun menjawab ketika hamba-hambanya mengucapkan kalimah yang mulia itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kami tukarkan kegelisahan, kesusahan, kesempitan yang berlaku pada mereka itu, pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Muhammad ketika dikepung dalam khandak itu, kami tukar dengan kegembiraan. Kami atasi masalah mereka. Kami utuskan tentera kami untuk menyelamatkan mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, demikianlah kata Ja'far As-Sadiq terhadap ayat tasbih memuji Allah ini, patut engkau rungkaikan ikatannya dan kau ingat tambatan hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau rungkaikan segala perhubunganmu dengan manusia dan kau membina jambatan hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kata Imam Ja'far As-Sadiq yang keempat, aku hairan orang menghadapi tipu daya dan juga makar di mana penganiayaan, tipu daya, tipu hilau orang ramai, tapi dia lengah untuk mengingatkan dirinya kepada Allah, macam Nabi Musa AS ketika dia mengalami tekanan dan juga penganiayaan dan kejahatan yang disusun oleh Firaun terhadapnya. Maka Nabi Musa yang mulia itu mengucapkan kepada Tuhannya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tuan-tuan, Nabi Musa yang mulia ini berkata kepada Tuhannya, ya Allah, aku dah tak tahu nak menghadapi Firaun ni macam mana, wahai Tuhan, aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, sungguhnya Engkau melihat apa yang berlaku kepada hamba-hambamu. Maka Allah pun menjawab, tuan-tuan, dalam surah Ghafir ayat yang ke-45, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al hisab. Wa haqa bi ali fir'auna su'al hisab. Dan kami pun mendengar rintihan hamba kami Musa ketika dia dikepung oleh segala perancangan jahat Firaun terhadapnya itu. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Allah Taala pun pelihara Nabi Musa itu dari segala tipu daya dan tipu hilah Firaun itu. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Lalu menimpalah Firaun dengan kaumnya ini azab yang sangat buruk. Tuan-tuan, ini 4 tempat kata Imam Ja'far As-Sadiq, kalau engkau perhatikan perkataan subhanallah itu, engkau sedang membina satu perhubungan yang kukuh dengan Allah. Adapun kalau engkau terlupa perkara ini, jadilah engkau seperti binatang yang hidupmu mencari-cari tanpa selesai. Bahkan binatang pun akan berhenti mencari bila dia kenyang, bila dia puas. Tapi engkau lebih teruk daripada binatang, kerana kehidupanmu tak pernah cukup-cukup. Sentiasa engkau dihirit rasa kesempitan, kemiskinan, padahal segala yang Allah berikan untukmu telah cukup, wahai saudara. Kenapa? Kerana engkau gagal memahami tasbih kepada Allah ini. Ya, saya ulang balik semua, tuan-tuan, ya. Imam Ja'far As-Sadiq, keturunan Ali Zainul Abidin, keturunan Ali Karamallahu Wajhah, keturunan Fatimah Zahra, cucu cicit kepada Rasulullah SAW ini, seorang insan yang mulia yang tak ada kaitan pun dengan Syiah. Bahkan maknya merupakan Farwa bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ini adalah cucu kepada Abu Bakar. Dia cucu cicit kepada Abu Bakar. Bahkan ibu kepada Farwah ni pula adalah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Abu Bakar ni ramai anak lelaki, tuan-tuan. Seorang daripada Abdurrahman, ada bernama Muhammad, ada bernama Abdullah,
Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam konteks ini Ja'far dengan bangganya mengatakan, aku dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali. 2 kali aku dilahirkan oleh Abu Bakar. Makna dia zuriat daripada Abu Bakar, keturunan Abu Bakar daripada ibunya. Kita jangan silap sangka tuan ni, jangan mengatakan bahawa keturunan tu hanya daripada lelaki saja. Sebenarnya daripada perempuan pun ada kemuliaan, macam Umar bin Abdul Aziz. Beliau berbangga mengatakan beliau keturunan Umar Khattab radhiyallahu anhu daripada sebelah ibunya. Maka keturunan itu bukan semestinya datang daripada sebelah lelaki. Cuma dari sudut kemanusiaan kita membinkan anak itu dengan nama bapa. Tapi sebenarnya segala yang terdapat pada ibu yang kita pelajari daripada surat Tariq yang lalu ialah campuran daripada 2 air tuan-tuan. Bagaimana Allah mengajar kita mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tarab. Kembali kita kepada ayat yang dibincangkan di sini. Artinya bila kita memahami kalimah kepada Allah SWT, tasbih kepada Allah SWT, maka kita meletakkan Allah segala-galanya. Kita meletakkan manusia dan minta tolong mereka, itu perkara kedua. Ya, tuan-tuan, seperti yang saya ceritakan kepada tuan-tuan, cucu Nabi juga bernama Al-Hasan bin Ali karamallahu wajah, ketika mengalami masalah kewangan, kesulitan dalam hidup, maka beliau berdoa, dan dalam mimpinya datang Rasulullah SAW mengajar kepada satu doa yang penting. Dengan doa itulah terbuka pintu hati Muawiyah untuk memberikan bantuan yang dijanjikan, yang telah diberhentikan selama itu tuan-tuan. Daripada 100,000 jadi 500,000, tuan-tuan ingat tak? Hadis ini riwayat oleh Ibn Asakir dan Tarikh Dimashq, dan dia kebetulan mempunyai persamaan dengan riwayat orang Syiah yang saya telah ceritakan kepada tuan-tuan, padahal dia tak ada kaitan dengan Syiah. Ia satu hadis menceritakan tentang doa Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajah. Baik, kembali kita kepada pembincangan di sini. Artinya kalimah tasbih kepada Allah SWT yang telah pun menjalankan nabinya selepas baginda mengalami kesempitan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa kerana kehilangan isteri yang tercinta dan juga pakcik yang banyak membantu, dan kemudian ditolak pula dakwah baginda oleh penduduk Taif. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas anta arhamur rahimin ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira nafiyataka aw sa'li. Fara dalam ayat ini, dalam doa ini, Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kepada siapa yang kau serahkan urusan aku, sama ada kepada orang yang aku tak kenal menganiaya aku, ataupun orang dekat yang memusuhi aku, kaum keluarga aku sendiri memusuhi aku, wahai Tuhanku, kemana lagi aku nak pergi? Kalau bukan kemurkaanmu ya Allah, tak sanggup aku nak meneruskan kerja ini. Tapi kalau ia merupakan keridhaanmu, ia merupakan ujian, aku mampu bersabar, wahai Tuhan, berilah kesabaran kepadaku. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, itu sebabnya kita dapat lihat di hujung ayat ini Allah menggunakan perkataan innahu huwas samiul basir. Sepatutnya di sudut logik akal, kalau kita perhatikan ayat ini, sepatutnya hujung dia Allah menceritakan tentang nikmat perjalanan, kekuasaan Allah yang meluasi segala-galanya, membolehkan Allah menggerakkan hamba-Nya di tempat yang jauh ke tempat yang jauh, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan perkataan Aqsa ni salah satu maksudnya makna ab'adu syai'. Kalau kita kata Aqsa, Quswa, ini maknanya paling jauh tuan-tuan, perkataan af'al, jauh, paling jauh. Lalu Allah menggambarkan hujungnya, innahu wasami'ul basir, wahai Muhammad, kami dengar apa rintihan kau di Taif Muhammad. Kami lihat, wahai Muhammad, musibah yang menimpamu, wahai Muhammad. Jadi ayat ini memberikan satu harapan kepada Nabi kita bahawa doa rintihanmu, munajatmu tidak aku tolak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali-kali aku tolak. Aku dengar. Sekarang aku bawa engkau untuk melihat satu perkara yang lebih besar daripada yang kau saksikan di dunia. Maka tuan-tuan, dalam hidup ini, bayangkan kalau anak-anak kita bergaduh di rumah sebagai contohnya, maka kita berkata kepada dia, nak, marilah bawa engkau jalan satu dunia, bawa engkau pergi tengok orang kat Mekah macam mana, bawa engkau pergi ke Bangladesh tengok orang susah, bawa engkau pergi ke sini, bawa engkau ke sana, supaya paradigmanya terbuka. Maka beginilah tamsilan untuk mudah faham ketika Nabi mengalami tekanan, berkecamuk fikiran baginda SAW dengan berbagai ujian yang datang, dengan penolakan dakwah baginda di Taif, maka Allah menjemput baginda SAW untuk melalui satu perjalanan, dan dengan perjalanan itu keluar baginda Nabi kita SAW daripada perkara-perkara yang menyusahkan, yang membebankan hati baginda SAW selama ini. Tuan-tuan, kita berhenti dulu setakat ini saja. Besok saya akan ceritakan lagi dalam surah ni kenapa Allah menggunakan perkataan lailan, apa istimewanya melail, dan saya akan cerita kepada tuan-tuan tentang kisah seorang alim
yang telah pun diberikan hidayah oleh Allah setelah hidupnya berpelesiran macam sebahagian daripada kita, tapi dengan sebab satu wasiat yang diberikan oleh Hasan bin Hasan kepadanya, berubahlah menjadi orang hebat. Hamba Allah ini bernama Al-Habib Muhammad Al-Farisi. Beliau telah pun menyedekahkan hartanya sebanyak 40,000 dirham dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, 10,000 dirham ini untuk aku gembirakan dan taufik yang kau berikan. Kemudian dia sedekah lagi 10,000. Dia kata, ya Allah, kerana kau terima yang pertama, aku bagi engkau 10,000 yang kedua untuk engkau, untuk agama engkau, untuk Islam. Kemudian dia sedekah lagi 10,000 yang ketiga. Kenapa? Apa sebabnya? Besok saya nak cerita kepada tuan-tuan. Ada kaitan dengan penekanan aspek malam yang Allah sebut dalam surah Al-Isra yang sangat dicintai oleh Nabi, yang Nabi membacanya saban malam ini. InsyaAllah So jangan lupa untuk berkongsi video ini kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat baik kita, mungkin mereka yang nak memahami surah Al-Isra. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita penghayatan, kekuatan untuk mengamalkannya, dan boleh baca surah Al-Isra ni bila kita free lepas Ramadan nanti. Sekarang Ramadan kita aim untuk target keseluruhan Quran untuk kita khatam. Kalau boleh baca tiap-tiap malam lagi baik, di samping ayat-ayat ataupun surah-surah yang kita sedang usahakan untuk khatam sekarang. Jadi maksud saya, nanti lepas Ramadan kita istiqamah melakukan bacaan surah Isra ni sebagaimana Nabi kita suka lakukannya. Baik tuan-tuan, Sofi sedikit dah tulis dah, Al-Habib Muhammad Al-Farisi, Muhammad Al-Farisi. Baik, baik, terima kasih kepada Zazan Travel kerana menaja kuliah kita pada petang ni. Ingat travel, ingat Zazan Travel tolong panjang kepada seramai sahabat-sahabat kita. Perjalanan kami adalah untuk mengisi keimanan. Perjalanan kami dipenuhi dengan tafsiran Quran, insya-Allah. Dan balik daripada perjalanan nanti kita ada after trip punya communication service. Kita nak cuba memantau semua jemaah yang datang bersama-sama kita dalam perjalanan umrah, terutamanya dalam perjalanan ke Balkan, ke Baitul Maqdis. Apa yang kita pelajari dalam perjalanan, adakah diamalkan. Jadi setiap perkara itu kita cuba untuk tracking. Mudah-mudahan tracking keimanan yang kita lakukan dalam perjalanan bersama Zazan Travel menjadikan kita orang lebih baik daripada sebelumnya. Baik tuan-tuan, terima kasih kepada Zazan Travel. Terima kasih Khalil Luqman, terima kasih Nazifah Abdullah, Azrai Ahmad, Sabrul Lawi. Hari ini saya tak sempat nak jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Boleh simpan untuk esok tak? Terima kasih. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Tahassanna bi zil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Isrif 'anil adza, isrif 'anil adza, isrif 'anil adza, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqullahu minna minkum. Syafiq Murad, boleh tolong tuliskan doa yang kita pelajari tadi, doa Nabi ketika berada di Taif, ataupun Ustaz Faiz daripada Zazan Travel memuatkan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ila man takirni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin magtahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali wa rahmatuka wa awsa'ali as'alu bi nur wajhika alladhi ashrakta bi dhulumat min an tunzila alayya ghadabaka. Doa Nabi sallallahu ketika dalam kesusahan, tekanan, Nabi begitu stressful ketika pada Taif, mengalami tujahan, balingan, lemparan, lontaran pihak tak bertanggungjawab di Taif itu bila Nabi berdakwah kepada mereka. Jadi insya-Allah nanti saya masukkan doa ni. Kalau saya murad dah masukkan, alhamdulillah, syukur sangat. Kalau tak dapat, nanti saya ikhtiarkan minta tolong kat Ustaz Faiz di Zazan Travel untuk masukkan doa ni. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi pada hari esok waktu yang sama. Jangan lupa jangan ke mana pada waktu itu, dan sampaikan kepada semua orang yang kita sayangi. Panjangkanlah video ni, mudah-mudahan menjadi sebab untuk hidayah mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.